Daripada laporan yang Berhormat Menteri Khairi yang membentang tadi, dia kata keadaan tidak membimbangkan. Hospital awam kita tidak berhadapan dengan tekanan-tekanan yang agak serius, seperti normal saja. Jadi saya fikir ini masih dalam keadaan yang baik. Memang adalah petanda peningkatan daripada semasa ke semasa, tetapi kalau ikut laporan tadi hampir 99% pada kes itu ialah daripada kategori 1 dan 2. Jadi itu agaknya amat orang kata mild. Jadi sebab itu saya tak nampak muka menteri tadi cukup bimbang macam yang saya lihat 2 tahun yang lepas. Jadi maknanya situasi is very much better lah yang kita lihat pada sekarang. Yang pertama tadi berkenaan dengan soal negara China, betul. Mereka masih tutup sempadan mereka. Sebab itu kita bincang dalam kertas berkenaan dengan pelancongan tadi. Dengan sebab itu jumlah pelancong China yang patut datang kalau ikut tempoh masa sebelum itu ialah 3 juta. Sekarang ini mereka tidak sampai lagi di Malaysia, dan jumlah yang sebesar itu akan tentu memberikan banyak keuntungan kepada kita kalau mereka ni datang untuk melancong, berbelanja, tinggal di sini dan sebagainya. Jadi itu tadi kita ada bincangkan perkara itu, dan apapun ini ialah dasar negara mereka. Tapi di peringkat kita sudah buka. Malahan syarat-syarat yang dikenakan oleh Kementerian Kesihatan dari segi SOP sudah agak begitu longgar, yang membolehkan hampir siapa saja yang membenarkan warga mereka datang, mereka boleh datang ke Malaysia. So jadi dari sudut itu kita bersifat proaktif supaya sektor pelancongan dan juga sektor-sektor ekonomi lain akan cepat pulih di negara kita ni. Soal kedua tadi apa dia? Ya, memang kita sedar ini adalah masalah global. Malaysia tidak terkecuali berhadapan dengan masalah bekalan bahan yang agak terjejas selepas pandemik, sektor pengeluaran bahan makanan, baik makanan asas dan sebagainya juga macam berkurangan, dan disebabkan itu kita berhadapan dengan masalah kenaikan harga bahan-bahan mentah, kenaikan harga baja, kenaikan harga makanan ternakan yang menyebabkan ternakan di negara kita ni kos meningkat. Dan bila dipasarkan ke pasaran tempatan, rakyat kita berhadapan dengan masalah harga yang agak lebih tinggi daripada biasa. Ini isu bukan saja di peringkat Majlis Pemulihan, saya fikir di peringkat kerajaan. Dulu ada majlis khas yang dibentuk untuk menangani masalah apa yang dipanggil food security, jaminan bekalan makanan untuk negara kita. Saya anggap itu masih penting. Ini bukan dipimpin oleh Majlis Pemulihan, tapi kalau itu dapat activate-nya secara lebih mendalam, umpama sebagai contoh meningkatkan hasil pengeluaran dalam negara kita, macam bahan-bahan makanan kita yang sudah dikeluarkan tapi belum sampai tahap self-sufficient, ya, tahap sara diri. Jadi bila tak sampai ke tahap itu, kita masih mengimport. Dan bila kita mengimport, kita terpaksa bayar harga yang lebih tinggi, dan sebab itu pengguna dalam negara kita terpaksa membayar harga yang lebih tinggi dan membebankan. Jadi sebab itu saya bersetuju supaya usaha untuk meningkatkan pengeluaran dalam negara kita, yang mana kita berupaya tapi belum diteroka secara meluas. Penggunaan teknologi, isu soal bekalan tenaga kerja, ini semua perkara-perkara penting. Dan saya jangka dalam situasi endemik ini pun, ini kita perlu ambil perhatian yang segera. Mungkin salah satu daripada langkah untuk menangani masalah inflasi, bukan ianya penyelesaian, tapi langkah penting. Dan ada banyak kaitan-kaitan perkara yang berkaitan dengan pembangunan sektor agro makanan. Kalau diberikan tumpuan lebih, menarik lebih banyak pelabur, orang tempatan berminat untuk menerka sektor pertanian. Kesemuanya ini saya fikir boleh membantu kita menangani masalah jaminan makanan tadi yang disebutkan. Alright.